ada mungkin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif, rakan setugas Nur Syazwani Saiful Shah. Salah awal salah. Okey, kita mengambil alih baton kita bermula 10 pagi ini sehingga pukul 1 tengah hari nanti insya-Allah, dan juga akan disambung oleh rakan setugas yang lain sehinggalah tertubuhnya kerajaan apabila dipilih pada malam ini ataupun besok pagi. Melihatlah kepada keadaan keputusan nanti, dan sudah pasti sejak awal pagi tadi rakan setugas Hakim Rahman dan juga Gigi sudah membawakan perkembangan terkini. Ramai yang beratur di 1 kilometer, ada yang 2 kilometer dan sebagainya. Siap berpayung Berpayung. Betul. Hujan di banyak kawasan di Kuala Lumpur ini, di negeri lain juga. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas di negeri-negeri, dan sudah pasti ini juga menyaksikan bagaimanakah kebangkitan dan juga suara itu akan diterjemahkan ke dalam undi oleh pengundi-pengundi. Dan pagi ini Syazwani 222 parlimen dan juga 117 DUN. Tetapi ada perubahanlah. 221 parlimen disebabkan ada satu di Padang Serai, kematian calonnya, dan pagi ini juga kita menerima berita yang mengejutkan juga untuk calon untuk Perikatan Nasional untuk DUN Tioman pada ketika ini juga dilaporkan meninggal dunia, dan juga DUN kertas undi untuk DUN tersebut dikosongkan di DUN Tioman, dan bermakna 116 DUN dipertandingkan dalam pilihan raya pada kali ini, termasuk DUN Bugaya. Dan visual anda saksikan pada ketika ini Syazwani adalah untuk Perdana Menteri berada di pusat pengundian di Parlimen Bera untuk melakukan proses pengundian pada ketika ini, hampir memasuki Dewan Pengundian bersama dengan isteri ya, untuk pengundian. Sudah memasuki Dewan pada ketika ini. Ini visual secara langsung kami bawakan. Perdana Menteri tiba untuk membuang undi pada ketika ini. Dan rakan tugas kami Fariz Azman ada di Bera untuk membawakan perkembangan ini. Pastinya melihat kepada proses pengundian ini, tanggungjawab bersama untuk kita keluar mengundi pada hari ini. Seperti yang Najib katakan, ramai yang dah pun keluar mengundi. Kalau kita boleh kongsikan menerusi platform social media itu, rata-rata setakat 8.30 pagi semua kebanyakan jari sudah pun biru. Jadi mereka memilih untuk keluar lebih awal walaupun ada cadangan masa yang dikeluarkan oleh SPR, tapi melihat kepada jumlah pengundi yang ramai dalam satu-satu masa itu penambahbaikan yang mungkin boleh ditambah baiklah dalam pada masa hadapan nanti. Itu yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi persoalannya juga sebab setakat ini kita ni Syazwani masih lagi belum dapat peratusan keluar mengundi. Betul, setakat jam 10.30 pagi ini masih lagi tiada. Selalu kebiasaannya setiap 1 jam. Tapi ini belum ada di Twitter SPR, belum ada di mana-mana pun belum ada. Jadi kami masih lagi menunggu berapa sebenarnya peratusan keluar mengundi untuk kita mengetahui setakat jam setiap jam itu berapa yang sudah pun keluar. Kalau kita melihat pengundian awal itu seperti yang dibincangkan oleh Hakim dan juga Gigi, 94%. Pengundian awal ini jauh lebih tinggi berbanding pilihan raya pada 2018, pilihan raya ke-14 sekitar 80% lebih. Adakah ini juga akan sama trendnya untuk pengundian selain daripada pengundian awal? Akan lebih tinggi daripada 2018? Itu yang kita ingin lihat peratusan tersebut apabila kita terima angka-angkanya. Dan sebelum kita mula tadi sebenarnya ada foto esei yang kita dah rangkumkan. Itu antara kejadian yang berlaku awal pagi tadilah, dan susulan daripada orang ramai pergi beratur untuk mengundi. Difahamkan ada berlaku kekecohan sedikit di beberapa tempat lah, misalnya di Melawati kalau tak salah. Maluri. Jadi
itulah penambahbaikan yang kita nak lihat. Apa agaknya boleh dilakukan? Sebentar tadi Dr. G. Manimaran dah pun bincangkan bersama dengan Hakim dan juga Gigi. Tapi mungkin kalau anda terlepas, kita boleh kemukakan kembali soalan itu kepada ini tetamu kita. Kita masih lagi bersama dengan Dr. G. Manimaran, iaitu penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia. Dan dalam pada masa yang sama, kita bersama dengan Hisumuddin Bakar, iaitu pengarah eksekutif Ilham Center. Ilham Center ada banyak mengeluarkan kajian-kajian melihat kepada prediksi jumlah peratusan yang akan keluar mengundi hari ini. Difahamkan tinggi juga. Dan tapi berapa kursi yang menang? Betul. Itu yang kita nak tanyakan kepada pengarahnya teruslah kan untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Tapi kita simpan dulu Dr. G dengan Hisumuddin. Sekejap lagi kita ada banyak soalan-soalan yang suka kita awal soalan suka untuk dijawab. Bercepu mas juga. Kita nak bawa terlebih dahulu Syazwani, rakan-rakan tugas kita yang berada di lapangan sebulan sudah mereka berada di lapangan untuk membawakan perkembangan terkini. Saya nak membawakan ke semua berapa yang ada pada ketika ini yang boleh kita perkenalkan? Boleh kita perkenalkan? Baik, ada 5 pada ketika ini. Pertama sekali kita ada sudah pasti adalah Hilmi yang berada di Pagoh dan juga Abdul Hadi ada di SKTT Gajah. Kita ada juga iaitu Raja Hisham di SK Taman Maluri. Inilah tempatnya. Ini yang cerita tadi tu. Parlimen Titi Wangsa. Kita ada juga Hafizi di Parlimen Batu dan juga Rahimah Abdullah berada di Puncak Alam. Sudah pasti inilah suasana menantilah. Satu lagi tu Faris sebenarnya di Bera. Nampaknya belum bersedia lagi. Mungkin disebabkan Perdana Menteri tadi keluar mengundi. Jadi kamera pun kejarlah Perdana Menteri. Itu keadaannya. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas. Ataupun kita boleh bersama dengan rakan setugas sebagai terkini. Baik, kita bersama dengan Raja Hisham terlebih dahulu. Ini tempat yang ada kekecohan sedikit. Saya difahamkan ada juga penerangan. Raja Hisham, apa yang berlaku dan apa penerangan yang kita terima setakat ini? Okey, pada peringkat awal proses pengundian yang dibuka sejak 8 pagi tadi berlangsung seperti biasa Najib. Tak ada apa-apa masalah pun. Tetapi walaupun menjelang sekitar 35 minit ke 45 minit akibat ketika itu pun ada hujan agak renyai-renyai di SK Taman Maluri ini. Tetapi kita dikejutkan dengan tiba-tiba saja out of silent, tiba-tiba ada beberapa pengundi yang sedang menunggu giliran mereka untuk memasuki ruang untuk mengundi. Agak bising kerana agak menjerit juga sebenarnya, membuatkan para petugas media agak terkejut dan segera ke tempat beliau itu. Tetapi walaupun beliau agak tidak berpuas hati dengan tempoh masa menunggu ataupun menunggu giliran untuk mengundi itu agak dikatakan agak lama menunggu, sekitar 15 ke 20 minit. Tapi walau bagaimanapun di sekitar ini pasukan keselamatan, polis dan pihak Majlis Bandaraya turut ditempatkan dan keadaan agak terkawal sebenarnya setelah beliau ditenangkan. Bagaimanapun tidak ada berlaku insiden kekecohan, itu saja yang beliau utarakan kerana tempoh menanti yang agak lama. Dan tempat ini juga merupakan tempat pusat pengundian bagi calon Barisan Nasional Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang datang kira-kira jam 9 pagi. Dan kami lontarkan pertanyaan ataupun proses pengundian setakat yang beliau lihat di pusat pengundian di sini. Walaupun daripada pemerhatian beliau agak berpuas hati, tetapi insiden tersebut turut diulas oleh beliau. Kita dengarkan sedikit ulasan dari beliau tentang insiden tersebut. Pengundian smooth, saya rasa ini kali ketiga saya bertanding. Pertama PRU 13 saya menang, PRU 14 saya tewas, PRU 15, tapi ketiga-tiga ni saya ingat election kali ini lebih smooth sebab susun atur yang dibuat oleh SPR ni sangat efisien kerana dia sediakan kursi kat dalam bilik darjah sementara menunggu, terutama kepada warga-warga senior ni. I think dia memudahkan mereka. Dan walaupun dia bagi time bila patut mengundi, tapi oleh kerana orang takut hujan, dia orang datang awal. That's why you see crowd. And campaign for the last 12 days baguslah. Kita tak ada buat any provocation. Kita argue dari segi issues, kita explain dari segi issues. I ingat this should be way forward for future election. Okay. Tapi tadi ada macam kecoh sikit sebab kerana lama menunggu.
Ya, because kalau you tengok SPR, dia ada bagi 2 jam ikut you punya age atau you punya saluran. Tapi pasal semua orang takut hujan petang, everyone datang pagi, so you can't stop them. So bila datang sekali macam tu, jadi panjang sikit lah. Kan? But maybe in the future, boleh that part mungkin kita boleh perbaiki. I mean instead of dia beratur dekat hujan, kalau hujan, then dia kena cari satu tempat where dia boleh jadi holding room untuk some of these people yang queue. Okay. Tetapi walaupun pun Najib dan juga Syazwani, kalau kita melihat daripada keseluruhan ataupun media sosial, Twitter, Facebook sebagainya, rungutan ini tempoh menunggu ataupun tempoh pengundian yang agak lama juga kedengaran di mana-mana sekalipun dan ada di beberapa tempat kalau kita perhatikan di sosial media. Tetapi walaupun pun kelancaran proses pengundian di SMK Taman Meluri ini berjalan baik. Bermula daripada 7 pagi tadi sebenarnya dah ramai orang mula-mula menunggu di pintu pagar ini dan sehingga sekarang dan alhamdulillah juga walaupun keadaan awal pagi tadi agak renyai juga hujan dan sekarang ini sudah berhenti dan membolehkan proses pengundian itu lebih lancar berjalan dan sehingga kini masih lagi berlangsung. Najib dan juga Syazwani. Baik, terima kasih Haji Hisham kerana membawakan perkembangan tersebut. Itu penjelasanlah. Betul. Ini keadaan dan juga realiti. Nanti insya-Allah pukul 11 nanti kita ada wakil bekas timbalan pengerusi SPR sendiri. Kita akan tanyakan juga macam mana keadaan ini kerana realitinya adalah pertambahan jumlah pengundi itu. Betul. Menyebabkan kesediaan dan ditambah juga faktor cuaca seperti disebutkan oleh tadi. Ya, mungkin mereka lebih cenderung untuk keluar awal pagi untuk melihat kepada selain daripada keadaan cuaca, mungkin sebelah petang ada aktiviti-aktiviti lain yang boleh dilakukan. Jadi mungkin ramai yang tidak menyangkakan semua akan keluar dalam satu masa. Sebab memanglah ada cadangan masa itu. Kita nak juga lihatlah perkembangan di puncak alam bersama dengan rakan setugas Rahimah Abdullah. Mungkin Rahimah boleh kongsikan bagaimana keadaannya ketika ini. Kalau difahamkan awal pagi sudah ramai yang beratur, mungkin dah menjelang 10.30 pagi ini agak tenang keadaannya atau mungkin masih lagi ramai yang tengah beratur untuk membuang undi? Okey, ada teknikal sedikit cabaran. Inilah cabaran kita selaku berita ini. Kita akan pergi ke siapa yang bersedia pada ketika ini? Pergi ke Kedah. Kedah. Baik, ke Kedah Abdul Hadi. Betul. Abdul Hadi sudah bersedia pada ketika ini. Bagaimana di negeri Kedah pada saat ini setakat 10.31 minit pagi ini? Cuaca nampaknya Hadi macam panas tu menghadap. Betul, nampak lagi terang di Kedah berbanding di Lembah Kelang. Lembah Kelang. Apa ceritanya dan juga bagaimana keadaannya? Adakah ramai keluar mengundi pada sebelah pagi ataupun ada yang memilih untuk sebelah petang? Pemerhatian Hadi sendiri. Okey Najib, Syazwani, ibarat kusangkakan hujan di pagi hari tapi panas sehingga ke jam 10.30 pagi ini sebenarnya. Dan sebenarnya untuk bercakap mengenai dengan cuaca sejak awal pagi tadi, memang cuaca di SK Titi Gajah di kawasan Alor Star tapi melibatkan Parlimen Kuala Kedah ini memang baik. Pengunjung ataupun pengundi yang hadir pada pagi tadi sebenarnya sekitar 8 hingga 8.30 pagi tadi agak kurang sikit kalau dibandingkan dengan sebelum ini. Pada periode lepas memang ramai hadir pada jam terawal itu, namun kali ini agak kurang sedikit berbanding sebelum ini. Memandangkan mungkin waktu itu dipanjangkan sehingga jam 6 petang, ada yang mengambil untuk datang pada sesi yang di sebelah petang itu. Dan juga untuk pengetahuan semua, tadi juga ada berlaku sedikit kekecohan di mana beberapa petugas SPR menghalang media daripada membuat liputan, termasuk di hadapan pintu pagar dan juga di dalam kawasan ini. Mereka menyatakan bahawa agak pelik sikit alasan yang diberikan sebenarnya, menyatakan bahawa foto boleh masuk tapi kamera besar tak boleh masuk untuk buat video. Boleh ambil gambar tapi tak boleh buat video. Itu yang agak pelik sikit, memandangkan yang ditulis di kertas ataupun pas yang diberikan SPR ini memang ditulis juru gambar dan dibenarkan masuk di kawasan itu atas kebenaran SPR, dan SPR Kedah juga memberi kebenaran untuk kami masuk ke SK Titi Gajah, dan perkara itu diselesaikan lebih kurang sekitar jam 9.30 pagi tadi. Dan ketika itu barulah sempat kameraman nak ambil gambar, nak buat visual dan sebagainya. Itu berlaku sedikit kelewatan. Dan daripada orang ramai pula, ada yang juga yang mengadu datang pada kami memaklumkan bahawa menyuruh SPR menambah baik sedikit sistem, terutamanya sekolah ini, sekolah SK Titi Gajah ini adalah pusat penempatan sementara masa banjir sebenarnya. Disediakan untuk
apa-apa cadangan ataupun apa-apa ramalan berlaku banjir di Kedah, sekolah ini akan jadi pusat pemilihan sementara. Dan ada saluran yang diletakkan di tingkat 2 ataupun tingkat 3 dan kebanyakan orang yang mengundi di tingkat 2 dan 3 itu adalah saluran-saluran awal berumur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Mereka menyatakan bahawa dek tak larat ada nak naik lutut sakit dek. Apa semua mereka datang cerita kepada kami dan mereka berharap kalau benda ni jadi lagi, mereka kata mungkin tak mau mengundi dah, PRN lepas, PRN akan datang sebab Kedah tak buat lagi pilihan raya di peringkat DUN. Itu yang dinyatakan mereka dan perkara itu diharapkan SPR dapat mengambil input yang berguna agar perkara ini ditambah baik dari semasa ke semasa, memandangkan kita sekarang berada di fasa endemik di mana kita perlu segalanya cepat, pantas dan sebagainya untuk pastikan untuk PRU kali ini saja pastikan lebih ramai yang mengundi. Dan selepas jam 9 pagi tadi memang ramai, memang boleh dianggarkan kalau nak kira dengan jari memang tak cukup lah, lebih pada 500 saya sangkakan selepas 9 pagi datang ke pusat mengundi di SKTT Gajah ini. Dan kenapa saya berada di sini sebenarnya sekitar jam 11 pagi tadi, jam 11 pagi nanti Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Hasmah akan datang ke sini bagi membuang undi dan perkara itu akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Dan untuk pengetahuan semua, di Parlimen Kuala Kedah pertandingan 5 penjuru berlangsung di mana membabitkan calon daripada PN Perikatan Nasional Ustaz Fakhruddin Fakhrazi yang juga timbalan yang di-Pertua PAS Negeri Kedah Ismail mewakili Barisan Nasional. Yang keempat mewakili Parti Warisan iaitu Pak Tuan dan juga Pak Tuan Idrus dan yang terakhir penyandang kerusi ini iaitu Dr. Azman daripada Parti Keadilan Rakyat yang mewakili Pakatan Harapan. Najib dan Syazani. Okey, baik. Terima kasih Hadi. Menarik untuk kita lihat apa yang berlaku di SKTT ini kerana difahamkan ia merupakan pusat pemindahan sementara untuk mangsa-mangsa banjir juga, dan perkara ini sudah pun dijangka akan menjadi satu isu, cabaran. bukan satu masalah yang besar, tetapi perkara ini perlu diperjelaskan dengan lebih lanjut. Itu yang kita nak tanyakan dengan Dr. G. Perkara ini dah dijangka, ramai yang menyatakan bahawa undi banjir ini akan melibatkan pusat-pusat pemindahan sementara dan juga yang juga dijadikan sebagai pusat pengundian. Sekolah lah kebiasaannya. Sekolah, ya. Jadi bagaimana Dr. G untuk melihat pada masa hadapan, misalnya untuk ketika ini ramai yang sudah pun mengeluh mungkin dengan perkara-perkara ini akan menyebabkan orang lain tak nak datang mengundi pada satu-satu kawasan itu. Jadi bagaimana kita nak baca dan juga tafsirkan perkara ini supaya ia lebih dipermudahkan nanti? Ya, apa yang disebutkan oleh rakan setugas di SKTT ya. Perkara yang menarik. Benda ni selalu dibangkitkan oleh pengundi supaya mereka nak orang berusia nak naik. Kita pun kadang-kadang orang muda macam kita pun Penat juga. penat. Ya, tingkat 3. So kita kena melihat sekolah supaya kemudian itu yang kita balik kepada the basic. Pilihan raya diadakan satu perkara penamaan calon, kempen, tapi hari mengundi itu yang sangat satu lagi proses. Semuanya ada 30 proses yang saya sebutkan dalam buku. So bermaksud kita kena sediakan satu kemudahan yang kondusif lah. Sebaik yang mungkin supaya mereka yang kesihatan, mereka yang rasa 40, so kita cari ruang yang bawah yang mungkin kali ini mungkin sekolah tu mereka naikkan tingkat yang lebih tinggi sebab mungkin pengundi terlalu ramai. Ya. Setiap saluran dalam lingkungan 600-700 orang saja akan dibenarkan untuk mengundi 8 jam dalam masa itu. Bermaksud apapun kita mungkin boleh cari kemudahan SPR boleh memikirkan supaya menyediakan kita buat tinjauan dan melihat kemudahan tersebut supaya sediakan sebaik yang baik mungkin. Satu lagi yang soalan mengenai banjir yang tadi itu. Aku asal kalau ikut peraturan pilihan raya, undang-undang pilihan raya secara khusus, setiap daerah mengundi, saluran mengundi itu semua diwartakan di bawah undang-undang. So kalau kita berhadapan dengan banjir dan kemudahan tersebut, betul kita kena ada satu koordinasi antara agensi-agensi yang terlibat secara tak langsung. Of course SPR itu sebagai pengurus pilihan raya yang tunggal. Dia ada main agensi yang menguruskan pilihan raya. Dan bila kita melihat kalau banjir itu dia akan melibatkan agensi-agensi lain. Terutama DADMAH. Ya, mereka memerlukan kemudahan juga untuk jadikan PPS. So mungkin apa yang kita melihat pada secara keseluruhan, benda-benda ni kita boleh jadikan sebagai case study. Mungkin kita boleh saya rasa mungkin SPR akan ada
Postmortemnya lah. postmortem ataupun contingency plan tindakan sampingan A dan B. Kalau banjir A, kalau sebab macam saya kata tadi, setiap daerah pusat tu kena ada diwartakan sebagai, kalau tidak dia akan jadi isu. Bila dibawa ke mahkamah, dia tanya adakah pusat pengundian ni diwartakan di bawah undang-undang. Diwartakan. Kalau tidak, macam kalau kita akta perjalanan pilihan raya, akta pengangkutan kan, ada jalan tu kalau tak diwartakan mungkin dia akan menghadapi masalah untuk bawa kes tu ke mahkamah dan sebagainya. Mungkin contoh jalan raya baru dibina, lebuh raya baru dibina, kalau kita masuk, kalau tak apa-apa berlaku, susah. Begitu juga di pilihan raya pun begitu. So bermaksud mungkin kita kena ada di satu sekolah tu mungkin ada banyak sekolah, satu kawasan tu ada banyak sekolah, satu PDM tu ada banyak sekolah, ada sekolah Tamil ke, sekolah kebangsaan, sekolah Cina ataupun sekolah menengah. Mesti ada sekolah. So mungkin kita boleh jadikan dua-dua tu sebagai, katakan A yang asalnya A, dan tiba-tiba ada banjir, PPS nak digunakan kawasan itu, mungkin kita undi itu ke tempat lain, ataupun PPS gunakan sekolah lain ataupun balai raya lain, tempat lain. So kita semua tu kena ada koordinasi antara dipanggil antara agensi. Ya. Sangat penting. Balik kepada soalan tadi itu, orang mengundi itu kita kena melihat OKU ke yang sakit ataupun yang tidak berupaya untuk naik. So yang umur 40 tahun ke atas, kita sebab di Malaysia ini sekarang masalah kita ramai yang berhadapan dengan masalah tersebut. Ya. Kesihatan yang masih tak begitu kukuh kan. So kalau kita melihat secara keseluruhan data-data kesihatan, so bermaksud kita kena ada sebab kita sekarang tu big data. So kita tahu berapa orang sakit kan, Mas Sejahtera pun kita dah ada berapa orang sakit. So kita boleh ada, so end of the day kita kena maju ke depan membawa pengurusan pilihan yang lebih panggil moden, up to date. Okey. Teknologi terkini, orang muda, semua teknologi terkini, termasuk macam tadi sesi yang tadi tu kita sebut mengenai cara pengundian sebagainya. So kemudahan tu pun gitu juga. So kita kena melihat secara keseluruhan pembaruan, penambahbaikan, supaya bukan kata kita ni tak baik sangat, tapi kita kena bawa penambahbaikan secara berterusan. Ya. Penambahbaikan secara berterusan itu juga amat penting ketika ini untuk memudahkan lagi orang ramai keluar mengundi. Apatah lagi kalau kita lihat kepada jumlah pengundi itu meningkat, dan perkara ini bukanlah perkara yang baru diterima. Data itu memang dah ada pun, sedia ada sebelum pilihan raya itu diadakan. Mungkin kita boleh bersama dengan Saudara Isamuddin melihat kepada jumlah pengundi yang disifatkan sebagai luar biasa ini dan juga kesiapsiagaan SPR dalam menangani perkara-perkara yang tidak dijangka ini. Okey. Tapi sebelum tu bawa lagi seorang rakan setugas. Saya rasa ada banyak isu di kawasan ini. Kita bersama dengan Rahimah Abdullah pada ketika ini. Rahimah di Puncak Alam pada ketika ini. Rahimah, maaflah kerana membiarkan Rahimah menunggu, tapi bagaimana keadaannya selepas berapa jam pengundian proses ini berjalan, dan juga masih ramaikah orang beratur pada ketika ini, Ima? Okey, kalau pada ketika ini, kira-kira kalau kita tahu sekarang hampir pukul 11 pagi, memandangkan hari ini, Alhamdulillah cuaca hari ini agak baik, mendung sejak daripada pagi tadi, tidak hujan, memberi peluang dan ruang kepada para pengundi, terutama di Selangor ini, untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Kalau tadi saya berada di SK Puncak Alam 2, hari ini sekarang ketika ini pada jam ini saya berada di SK Ijuk di Parlimen Kuala Selangor ini. Tadi calon daripada Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad telah mengundi di pusat mengundi ini kira-kira jam 9 pagi tadi. Dan kalau saya dapatkan cerita pada hari ini, di saluran sebanyak 2 saluran ada di SK Ijuk di Kuala Selangor ini, kalau saya dapat ceritakan. Dan sejak jam 8 pagi tadi pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing di pusat mengundi ini, dan kebanyakan mereka adalah golongan warga emas dan juga golongan orang kurang upaya yang menunaikan tanggungjawab, mengambil peluang cuaca yang baik pada pagi ini untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan pada jam 7.30 pagi tadi saya sempat juga berada di SK Puncak Alam 2 di Kuala Selangor juga.
bagi mengikuti perkembangan proses pengundian, dan juga di sana calon Barisan Nasional BN Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan isteri telah mengundi di pusat mengundi di SK Puncak Alam 2 berkenaan, dan proses pengundian di sana juga berjalan lancar. Dan kalau dapat dilihat di kiri saya sekarang ini, terdapat juga khemah bergejala bagi mereka-mereka yang merupakan suspek COVID-19 akan ditempatkan di lokasi ini bagi mengekang penularan COVID-19 di kalangan pengundi. Itu antara apa yang dilakukan oleh pihak SPR dalam melancarkan proses pengundian pada hari ini. Dan kalau dapat saya lihat pada pagi ini, kebanyakan warga emas yang menggunakan kerusi roda telah dibawa oleh pihak-pihak pegawai SPR yang berada di luar sekolah kebangsaan ini untuk masuk, dan prosesnya agak baik. Dan kalau dilihat di Kuala Selangor ini, kalau saya dapat katakan untuk rekod, ia bakal menyaksikan pertandingan 4 penjuru, dan antara tumpuan kita pastinya dengan 2 calon heavyweight iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul dan juga calon daripada Pakatan Harapan PH iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dan saya merasakan jika cuaca yang baik berterusan sehingga jam 6 petang ini, ia membolehkan kesemua pengundi dapat menunaikan tanggungjawab masing-masing. Terutama kalau kita tahu di Selangor ini ada kira-kira lebih daripada 3 juta pengundi di Selangor ini, dan pertambahan lebih daripada 1 juta pengundi, terutama pengundi undi awal dan undi automatik, iaitu golongan muda yang berusia 18 tahun ke atas. Itu antara harapan kita. Dan kepada mereka yang masih belum menunaikan tanggungjawab masing-masing, datang sementara cuaca masih baik, cuaca masih mendung ini, bagi melancarkan proses pengundian pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih Ima kerana membawakan laporan tersebut. Sudah pasti ini antara realiti on ground yang kita bawakan di Parlimen Kuala Selangor ini, dan juga pada ketika ini kita fahamkan untuk ke Parlimen Bera untuk sidang media oleh calon di sana dan juga Perdana Menteri. Silakan. Sabar. Cuba sabar, tenang. Jangan Okey, terima kasih Najib dan juga Syazwani. Ketika ini seperti tadi baru saja selesai Perdana Menteri, dan kita teruskan dengan sidang media Perdana Menteri. Silakan. Ada calon kita yang meninggal di Tioman, mungkin Datuk Seri ingin. Ya, ini dah pertamanya saya nak ucapkan takziah kepada keluarga calon daripada Tioman yang meninggal, ya, dan kita serahkan kepada SPR lah dalam menentukan sama ada meneruskan pilihan raya tanpa Allahyarham ataupun menetapkan tarikh baru seperti yang dilakukan di Padang Serai. Ya, jadi kita serah kepada SPR. Okay. Datuk Seri, setakat ni mungkin nasihat Datuk Seri kepada pengundi untuk faktor cuaca untuk pengundi. Ya, saya harap semua pengundi keluar awal. Kerana seperti kita tahu, dalam keadaan peralihan ke musim tengkujuh ini, setiap petang hujan, terutamanya di Pantai Timur dan juga mungkin di tempat-tempat lain di seluruh negara. Jadi jangan tunggu saat-saat akhir untuk keluar, kerana kalau hujan mungkin ramai yang tak boleh keluar untuk mengundi. Jadi keluar awal lah bagi saya. Selesaikan tugas mengundi, dan saya sendiri pun mengundi. Ya, jadi yang pentingnya kita dapat mengundi. Ya. Datuk Seri, so far hari pengundian permulaan ini bagaimana seluruh negara berjalan lancar? Ya, saya tidak mendapat laporan lagi di seluruh negara sebab saya sedang mengundi di Bera. InsyaAllah lepas ini saya akan dapatkan laporan. Tapi setakat di sini saya nampak proses pengundian berjalan dengan baik dan lancar. Yang tidak ada aduan yang saya terima tadi. Saya jumpa dengan pengundi-pengundi yang saluran 1 dan 2. Ini pengundi veteran lah macam saya lah. Dan disediakan kursi, tempat duduk dan sebagainya. Dan saya percaya kalau proses ini berjalan dengan baik seperti ini, saya yakin tidak ada timbul isu yang berkaitan dengan pilihan raya. Pagi nampak ramai yang telah pun datang daripada saluran 1 dan 2, mungkin peratusan boleh kita katakan tinggi, diharapkan begitu. Saya harapkan begitu. Ya, saya lihat saluran orang muda pun ramai.
lebih ramai daripada saluran orang dewasa dan veteran. Dan satu lagi saya nak nasihatkan supaya kekalkan keamanan dan keharmonian sewaktu proses mengundi ini. Jangan ada kekecohan, jangan ada provokasi di antara parti dengan parti. Seperti yang saya sebutkan tadi bahawa malam hari ini adalah hari last kita berbeza pandangan. Kita mengundi, selepas itu habis dan besok kita akan kembali hidup seperti normal sebagai sebuah keluarga Malaysia yang aman dan bersatu padu sama kita. Jadi jangan jadikan hari mengundi ini hari yang memecah belahkan kita. Dan saya setakat ini tidak mendengar laporan lagi tentang isu-isu yang berkaitan dengan kekecohan dan sebagainya. Apa pesanan kepada pengundi keluar mengundi hari ini? Pada yang keluar mengundi, gunakan hak mengundi itu untuk menentukan kajian ini, kajian yang baru ini, dan saya harap pengundi-pengundi akan memilih kajian yang boleh menjamin keselamatan, menjamin kestabilan demi kemakmuran masa depan negara. Datuk Seri boleh kongsi pengalaman pertama mengundi sebagai Perdana Menteri? Sama saja, cuma ramai pemberita lah, media ramai. Undi rahsia tu dia. Undi rahsia. Tapi tahu tempat undi. Saya takkan saya nak undi orang lain lah. Okey, terima kasih. Okay. Mel. Also, question in English separately, is it possible? That is okay. They can listen. You ask me in English, I'll answer in bahasa because the others can share. Because that's important question, I think. Datuk Seri Anwar said that PN and BN, they are actually the same, and then he's not surprised that if they ganged up against him to form the government. Ya, seperti saya kata, kita tunggu lepas PRU ini, lepas keputusan dibuat, baru kita menentukan sama ada kita membentuk kajian sendiri, membentuk kajian campuran, semuanya selepas PRU. Ya, selepas PRU ini. Yang pasti kita dalam membentuk kajian yang baru, kalau kita mampu untuk membentuk kerajaan sendiri tanpa sokongan yang lain, still kita akan bekerjasama dengan parti daripada Sarawak, PBS, GPS dan juga GRS BN daripada Sabah. Kita tak boleh meninggalkan rakan kongsi kita daripada Sarawak dan Sabah. Tapi untuk Semenanjung, sama ada PN dan sebagainya, kita tunggu dan lihatlah selepas PRU dah diumumkan keputusan, dan this is perkara yang besar, perlu mendapat persetujuan sekurang-kurangnya kepimpinan tertinggi parti yang akan membuat keputusan. Okay. Thank you. One more. Can we see a government formed this evening? Can we see a government be formed? Will a government Tonight. be formed tonight? Yeah. I hope so. Ya, sebab kita punya sasaran andaian kita boleh cross 112 bersama dengan parti-parti lain di Sabah dan juga Sarawak. Ya. Kalau kita boleh cross 112, then kita tak tunggu lagi untuk pembentukan kerajaan. Sebab itu saya minta supaya pengundi memberikan undi kepada parti yang boleh mewujudkan kestabilan. Bermakna kalau kita dah cross, kalau dah melepasi simple majority, kita tak perlu ada masalah lagi dan kita boleh bentuk kerajaan. Kalau tidak, kemungkinan akan berlaku hang parlimen. Dan bila hang parlimen, tentu saja akan wujud ketidakstabilan di dalam negara kita. Ya? Okay. Alright, thank you. Alright. Okay. Kita tadi sidang media oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya kata memerlukan kajian yang stabil untuk adakah itu kempen dan Syazwani, saya berada di telah pun selesai sebentar tadi sebenarnya sidang media bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Untuk Najib dan juga Syazwani, ketika ini mereka ingin mengambil foto bersama dengan Perdana Menteri. Baik, sebenarnya pada jam 9.30 pagi tadi, Perdana Menteri bersama dengan isteri telah pun tiba
untuk menunaikan tanggungjawab mereka di SMK Bandar Krayong ini sebenarnya, dan juga keluarga beliau turut menunaikan tanggungjawab mengundi di sini sebenarnya, Syazwani dan juga Najib. Sebentar, berikan saya masa sebentar untuk kita keluar dari kawasan ini. Faris sebentar untuk beliau menyelamatkan diri dari pelbagai halangan di situ untuk ni realiti lah, on ground. Kalau siapa reporter Syazwani selalu turun, saya juga selalu turun. Inilah realitinya apabila kita berada di tempat-tempat seperti ini. Inilah cabaran untuk wartawan mendapatkan pemberitaan kerana tempat ini adalah tempat yang agak crowded. Okey, Faris sudah berjaya melepaskan diri. Faris, terus ke Faris. Okey. Okey, tadi saya terkepung, minta maaf Syazwani dan juga Najib. Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi bahawa beliau telah pun selesai pada jam 9.30 beliau tiba di SMK Bandar Krayong ini pada jam 10.30. Saya fikir begitu. Beliau telah pun menunaikan tanggungjawabnya mengundi bersama dengan isteri iaitu Datin Sri Mahani Zainal Abidin, dan juga anak-anaknya juga turut mengundi di sini sebenarnya, Syazwani. Apa yang dapat saya bawakan sebenarnya, saya bersama dengan Bangkai. Sejak jam 7, jam 6.50 di kawasan SMK ini telah pun penuh. Telah pun ramai pengundi-pengundi, terutamanya anak muda yang sangat teruja. Dan ketika ini juga boleh saya katakan lebih kurang 4,000 lebih pengundi di kawasan ini. Kalau secara keseluruhan sebenarnya di Parlimen Bera ini terdapat 3 don di bawahnya sebenarnya, Syazwani, juga Najib, Don Triang, Don Kemayan, begitu juga dengan di mana Don Guai, Don Guai. Dan ketika ini kalau kita boleh bawakan sebenarnya keadaan sekitar, pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab mereka pada hari ini adalah lebih kurang 73,860, dan ini salah satu pusat pengundian yang telah pun dibuka sehingga jam 6 petang nanti. Dan apa yang penting sebenarnya yang kita lihat sebenarnya, saya bertemu dengan anak muda yang turut menceritakan bagaimana mereka menunaikan tanggungjawab mereka sebenarnya. Ada di antara mereka yang mengatakan bahawa mereka tidak boleh tidur malam tadi sebenarnya, Najib dan Syazwani. Mereka risau, mereka memikirkan siapakah yang akan menjadi kerajaan, kerana ini baru pertama kali, rata-rata mereka katakan baru pertama kali mereka ingin menunaikan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia untuk mengundi undi 18 secara automatik. Jadi kebanyakan mereka apabila saya bertemu, bagaimana mereka bersedia pagi-pagi tadi, ada yang jam 5 pagi tak tidur, ada jam 6 pagi dah bangun untuk prepare, ada yang masih lagi katakan buat homework beramai-ramai dengan rakan-rakan yang nak mengundi, melihat prestasi setiap calon-calon yang bertanding untuk membuat keputusan hari ini siapa yang ingin mereka mengundi. Jadi itu realiti yang berlaku untuk undi anak muda, golongan muda di kawasan ini. Kalau kita tahu terdapat pertambahan yang agak tinggi, lebih kurang lebih daripada 30% pertambahan berbanding hampir hari lalu. Tapi apa pun sebenarnya ini yang dapat kami bawakan. Kalau cameraman boleh fokuskan di situ, tingkat bawah untuk saluran 1 dan 2, tingkat atas yang pernah mengundi sebelum ni 3 dan 4, yang tingkat atas sekali itu, tingkat 3 itu adalah pengundi-pengundi muda. Jadi boleh saya katakan kebanyakan mereka teruja, kebanyakan mereka ingin melihat satu perubahan, ingin memberikan satu nafas baru kepada parti politik ataupun politik negara yang sangat dinamik. Kita fikir sebenarnya Syazwani dan juga Najib, yang akan kita tahu keputusannya pada malam nanti. Dan saya akan terus berada di sini untuk melihat bagaimana keadaannya. Dan seperti mana tadi sidang media Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga mengatakan bahawa apa yang kita tahu yang berlaku di Rompin, di mana beliau menyerahkan kepada SPR sekiranya situasi yang sama akan dibuat oleh SPR seperti mana di Padang Serai itu diserahkan kepada SPR. Dan ketika ini apa yang beliau katakan, sepanjang hari pengundian dan mulai hujan di kawasan ini sebenarnya, kami akan terus bawakan perkembangan terkini. Dan hari pengundian ketika ini sehingga jam 10:11 ini berlangsung dengan terkawal dan juga selamat di seluruh negara, jelas Perdana Menteri. Itu dapat kami bawakan sebenarnya, Syazwani dan juga Najib. Kita akan kembali lagi dalam masa ke semasa. Baik, terima kasih.
kasih Faris atas laporan tersebut. Semangat di lapangan tersebut teruskan sehinggalah pembentukan kerajaan. Faris sebutkan tadi ramai pengundi tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Saya Buat pun tak boleh tidur homework. tadi sebab buat homework juga tak pernah baca sebab kita pengundi nak gauge sentimen ataupun ni untuk mengundi. Saya ni nak gauge sentimen dan memahamkan segala apa yang kita dah bincangkan 2 minggu lepas, sebulan yang lepas untuk diskusi kita pada pagi ini. Sebelum kita membawa kepada tetamu kita pada pagi ini, kita nak bersama dengan rakan setugas Ibrahim Sani untuk kita faham sentimen dan juga data-data ekonomi supaya kita tahu apa yang mencorak pola pengundian juga pada pagi ini. Ibrahim Sani, bantulah kami faham untuk data-data ini. Okey, terima kasih Najib. Jadi kita nak tengok sikit tentang update cuaca. Jabatan Met baru pun mengeluarkan satu kenyataan di mana wujud satu situasi amaran ribut penting di Melaka dan Johor dan juga di Rompin. Dan seperti mana kita tahu pada awal tadi, Parlimen Rompin, PRU Parlimen Rompin P091 diteruskan, namun Don Tioman PRU untuk Don Tioman ditangguhkan. Itu untuk weather lah. Dan kalau kita tengok WhatsApp kita, kalau tuan-tuan macam saya juga ataupun puan-puan macam saya juga, kecoh WhatsApp tentang barisan yang telah berlaku dekat sekolah-sekolah dan juga cuaca dan sebagainya. Buat masa ni, cuaca diramalkan mendung untuk lokasi-lokasi yang agak padat seperti di Pulau Pinang, Selangor dan juga Perak. Tapi di Sabah Sarawak telah ada slight rain. Kita tukar jadi job kita jadi weatherman pula pagi ni. Sementara itu betul memang tak ada lagi update tentang peratusan keluar mengundi seperti mana kita tengok ni. Oh, wow, there you go, breaking news. 9% setakat pukul 9 pagi. 9% as at 9 o'clock. Ni 1 minute ago. Bagus Najib dengan cross dengan saya pagi ni. So 9% as of 9 o'clock. Kalau waktu mengundi buka daripada pukul pukul 8 sampai pukul 6, maknanya ada 10 jam. So it's 10% for the first hour. 10% for the first hour. Let's say lah kita buat unjuran 10% per hour times 10 hours, 100%. Okay? So 9% setakat pukul 9 pagi. Sementara itu kalau kita tengok dekat laman web kami astroawani.com, kita memang nak tuan-tuan dan puan-puan teruskan tengok macam mana kita punya website sebab kita update sentiasa. Ada keputusan pru.astroawani.com. Ini PRN Sarawak tapi ada PRU 2022. Semuanya update keputusan akan dilakukan di sini. So bookmark it ataupun open the tab and then refresh it menjelang pukul 7 ataupun 8 malam bersama dengan rakan-rakan setugas saya seperti Luqman Haris dan juga Haji Nazri dan sebagainya. Okey, untuk pagi ni semua big names lah semua dah bangundi. Azmin, Tan Sri Muhyiddin, dan juga Datuk Zahid, Tengku Zafrul pun ada, dan calon-calon lain yang memang kita observe. Kari Jamaluddin, calon di kerusi panas Sungai Buloh telah pun mengundi di Rembau. Namun mengikut Instagram beliau akan kembali ke Sungai Buloh dalam jangka masa terdekat ini untuk memastikan bahawa pergerakan di Sungai Buloh akan berjalan lancar dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun telah membuat undi di Sekolah Kebangsaan Penanti di Pematang Pauh dan beliau juga diramalkan akan berganjak ke Kuala Lumpur untuk memantau keadaan di sana. Seperti mana kita teruskan dengan coverage kita, biasanya kita akan tengok tentang isu-isu yang berkaitan dengan apa yang terkait di dalam hati pengundi. Seperti mana kita sebutkan pagi tadi, pertama adalah kos sara hidup dan kedua adalah isu-isu gaji dan juga bagaimana mereka akan memastikan education dan juga upskilling of pekerja dapat dilaksanakan. Tapi the third big issue di antara pengundi seperti mana dijalankan oleh kajian-kajian seperti YouGov, Ilham Center, Merdeka Center dan juga Fitch Rating dan sebagainya, memastikan bahawa inflasi adalah satu topik utama. Dan kalau kita tengok kadar OPR pun slowly naik daripada kadar 1.75 sepanjang tempoh pandemik, dia dah naik slowly 25 basis point setiap kali MPC berjumpa, iaitu Council di Bank Negara berjumpa. Dan baru-baru ni dia pun telah naik ke 2.75 dan diramalkan pada meeting yang seterusnya dia akan naik ke 3.0, iaitu kadar sebelum pandemik. What does this mean? This means that harga rumah semakin naik, harga loan
kereta, kalau yang mana yang guna variable rate makin naik. Insurance, kalau kita ada tolak insurance every month akan naik, everything akan naik. Gaji purata Malaysia akan naik sebanyak 2 hingga 3%. That's not a lot, and inflation rate is hitting at 4.5. Bermakna rakyat Malaysia rata-rata 21 juta pengundi dan juga mereka yang belum lagi dapat mengundi, anak-anak saya seperti contoh, semuanya kos akan naik, gaji akan mengecil. Because gaji kita naik only 3%, inflation dah 4.5%. In fact, inflation rate ni pun sebenarnya it's suppressed because of subsidi. Baru-baru ni caretaker Finance Minister Tengku Zafrul menyatakan bahawa 80 bilion telah pun disuntik untuk memastikan subsidi terus berjalan. Itu bila dia buat announcement a few months ago. Mungkin subsidi dah naik melangkaui 100 bilion, kita pun tak tahu. Mungkin belanjawan 2023 akan dibentangkan semula. All this brings to mind what is the answer for the economy, for inflation and for cost of living. Ini semua di minda pengundi. Okey. Najib dan juga Syazwani. Ini terutamanya pengundi di pengundi bandar lah, terutamanya yang mungkin big ticket item serta komitmen yang lebih tinggi. Di luar bandar juga sebenarnya akan dipengaruhi oleh kedudukan OPR. Tadi Ibrahim sebutkan tadi Suruhanjaya Pilihan Raya mengatakan bahawa setakat 9 pagi, itu 9 pagi lah, 9% sekarang ni dah pukul 11 lebih, 11.4 minit. Berapa peratus tu kita tunggu sekejap lagi, insyaAllah akan dibawakan lah dari sudah pasti meningkat lah itu. Dan pastinya peratusan itu yang kita amat nanti-nantikan melihat kepada keterujaan orang ramai keluar mengundi dengan barisan yang cukup panjang sekali. Tetapi apabila ramai yang datang pada satu masa itu mungkin akan menimbulkan sedikit isu. Dan itu yang kita nak ulas bersama dengan bekas Timbalan Pengurusi SPR, Datuk Wan Ahmad Wan Omar. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pagi ini. Datuk, melihat kepada keterujaan pengundi keluar mengundi, ramai yang sanggup berpayung, berhujan untuk keluar mengundi ini, tapi pastinya akan Datuk juga sudah selesai mengundi. Berpayung ke tidak pagi tadi? Itu masalahnya. Okey, tak ada. Datuk, sekali lagi Datuk, kalau boleh kongsikan. Datuk juga sudah selesai mengundi. Maksudnya kita boleh katakan Datuk juga bukan berpayung pagi tadi. Okey. Tapi melihat kepada beberapa isu yang disuarakan oleh rakyat ketika ini, bagaimana sebenarnya Datuk? Apa jalan penyelesaian untuk memudahkan lagi proses-proses pengundian selepas ini? Misalnya ada beberapa kawasan yang dilanda banjir. Itu satu isu yang dibangkitkan, dan juga mungkin sistem yang lebih baik, Datuk. Okey, saya nak cerita pengalaman saya pagi tadi. Okey. Saya rasa kita tadi secara tidak sengaja pusat mengundi yang saya mengundi tadi terbuang masa lebih kurang dalam 10-15 minit lah. Maksud kita bila kita kata mengundi jam 8 pagi, jam 8 pagi itu pengundi sudah ada nak masuk di dalam saluran tempat mengundi. Ditunggu di luar. Bukan ditunggu di luar pagar tu. Betul. Jadi kalau polis yang menjaga pagar buka jam 8 pagi, bayangkan kalau daripada pagar tu pergi ke bangunan sekolah, makan masa 3-4 minit macam sekolah di tempat saya mengundi tadi. Wow, memang susah sekolah tu lah. Memang saya rasa tak sesuai sekolah tu. Ada SOP ke Datuk? Saya rasa dulu kita SPR ada SOP. Ya, on paper memang kita boleh buat SOP, tapi bila kita pergi ke muka bumi lah, ada sekolah di tempat yang atas bukit, tempat-tempat begitu. Jadi inilah pentingnya pegawai-pegawai SPR di peringkat negeri memastikan pusat mengundi yang dikenal pasti untuk digunakan itu betul-betul tempat yang sesuai. Jadi pertama sekali kita sekarang ni melibatkan pengundi warga emas ramai. Macam kawasan saya tadi. Ada 400. Kita tadi sebut tadi kita aging group. First saluran 1 400 orang katakan ya. Tapi kalau dah 400 orang tu semua warga emas, bayangkan kalau sekolah tu naik bukit, jalan itu. Tapi tadi ada bagusnya, saya puji SPR sebab menyediakan bagi. Kereta bagi untuk bawa pengundi daripada bawah, daripada jalan raya naik ke atas. Tapi tak mencukupi. Lepas tu bayangkan dalam keadaan sekolah yang berbukit begitu, orang yang menolak kerusi roda tu, wow, saya tak boleh gambarkan. Lebih kurang mungkin dalam 30 meter tadi baru sampai ke tu. Jadi itulah satu perkara-perkara yang kadang-kadang kita overlook lah.
Sebab kita sekarang ni banyak melibatkan pengundi warga emas. Okey, sistem pilihan raya kita ni dah sebab kita memakaikan sistem yang diguna pakai sekarang ni, iaitu mengundi dengan cara kertas undi kan. Maka mau tak mau terpaksalah pengundi kena hadir sendiri untuk nak memangkah kertas undi itu. Sistem tu dah bagus sebenarnya. Cumanya saya rasa administratif part lah, pengurusan-pengurusan untuk meningkatkan keselesaan tu. Yang itu kita sama-sama berfikirlah, sebab SPR ni dia kena buat postmortem. Setiap kali kita menjalankan operasi pilihan raya yang besar begini, setiap negeri, setiap RO membuat postmortem pilihan raya untuk nak mengenal pasti apa kesilapan, apa kelemahan yang berlaku semasa buat pilihan raya. Jadi postmortem ni dibuat laporan yang lengkap kepada Ibu Pejabat SPR, dan itu salah satu sumber penambahbaikan lah. Baik. Jadi selagi kita menggunakan sistem pengundian kita menggunakan kertas undi, maka keadaan inilah yang akan kita lalui. Jadi melainkan kalau kita fikir kemudian hari untuk mengubah sistem pengundian kita kepada cara lain, cara online ke ataupun cara macam di India, pakai di India tu apa nama? E-voting. No, dia panggil apa? AVM machine. Mesin AVM tu itu lebih cepat sikit lah. Dia tak pakai kertas undi kan. Jadi saya rasa on the whole lah, saya tengok di sekolah tempat saya keluar mengundi tadi, ketua tempat mengundi saya nampak semua cekap. Dia tahu tugas mereka mendapat latihan taklimat yang cukup. Saya rasa petugas-petugas pun begitu cekap, committed. Walaupun mereka queue di belakang begitu lama queue tadi. Sebab maklumlah satu orang masuk, saya bercakap bagi saluran satu. Betul. Jadi lama jugalah daripada satu orang tu pergi keluar, satu orang pergi keluar tu saya ingat dalam 3 minit lah. Saya ingat. Jadi bagi orang tua 3 minit campur dengan berjalan itu gini lama juga. Datuk, tadi ni realitinya, tapi Datuk sebut tadi kalau nak tambah baik mungkin sistem online voting ataupun seperti mesin yang dilaksanakan di India. Tapi kalau kita lihat pagi ni pun sistem pun hang sebagai contoh. Adakah kita jauh lagi dari bersedia untuk perubahan drastik seperti ini? Ada perkara melibatkan IT ni, kadang-kadang perkara yang kita tidak jangka. Mana-mana pun, macam kita buat acara besar dekat dewan mana-mana pun, kadang-kadang mikrofon tu pun testing masalah juga. Padahal sebelum itu macam-macam testing buat. Kita dah buat. Perkara ini kita kena faham sajalah. SPR buat yang terbaik sebenarnya. Sebab pilihan raya ni tidak boleh silap, tidak boleh tergendala. Jam 8 orang mengundi, jam 6 ditutup, lepas itu dikira, lepas itu dijumlah undi, lepas itu keputusan. Seluruh negara, malah negara-negara dunia pun menunggu keputusan pilihan raya di Malaysia. Jadi beban kepada Suruhanjaya Pilihan Raya itu begitu berat sekali. Pressure pegawai kita tu. Jadi bergantung kepada pegawai yang mengendalikan pilihan raya tu, KTM misalnya, ketua tempat mengundi, pegawai pengurus misalnya. Kalau kebetulan itu pertama kali pengalaman dia, itu ada masalah sikit. Tetapi kalau sebab 5 tahun sekali, pegawai pengurus yang lama mungkin dah bersara. Ataupun KTM lama, guru-guru lama mungkin dah bersara, datang set baru, mereka perlu diberi latihan yang cukup lah. Tapi saya perhatikan pagi tadi okeylah. Saya boleh dari segi komitmen pegawai SPR, maksud saya petugas pilihan raya tadi, bolehlah. Cumanya pergerakan di luar kawasan tu saya nampak perlahan sikit. Jadi kita perbaikanlah di situ. Kita kena fikir. Ialah PRU ni perkara yang besar. Kadang-kadang ada tempat itu orang datang dengan wheelchair, tapi di situ tidak ada apa nak panggil ni? Jalan yang membolehkan jalan untuk wheelchair. Jadi mesra lah untuk wheelchair. Jadi terpaksa kena ada orang bantu angkat wheelchair, cross the drain. Itu berlaku tadi. Saya nampak. Ataupun dibuat sekejap lah untuk dibuat untuk yang sementara dan sebagainya. Dan sebenarnya itu ada arahan dia daripada zaman saya lagi. Setiap longkang, setiap tempat yang
mesti ada wheelchair. Sebab itu kita sediakan wheelchair. Kalau sedia wheelchair, kalau tak sediakan jalan, fasiliti untuk wheelchair tidak dikemas kini, tak kena juga. Itu ada, tetapi orang ramai kena faham ya, operasi buat pilihan raya umum ni besar sangat. Kita bercakap seluruh negara dan kita melibatkan 370,000 petugas. Ada petugas tu setengah tu baru, guru-guru yang baru pertama kali menjalankan tugas. Jadi kali ni tugas tu dah 400,000. 400 kan? Almost 500,000. Besar. Jadi at the end of the day, orang yang bekerja di dalam pusat mengundi tu yang menentukan kelancaran proses perjalanan pilihan raya. Sebelum kita berbincang lebih lanjut berkenaan dengan mungkin ini adalah antara faktor-faktor yang membuatkan orang nak keluar mengundi. Saudara Isamuddin selaku pengarah eksekutif Ilham Center, bagaimana Ilham Center melihat sentimen rakyat keluar mengundi awal ini? Kalau ikutkan peratusan setakat 9 pagi tadi 9%. Bagaimana apa bacaan awal yang kita boleh fahami setakat ini? Dan juga kalau boleh cantumkan juga dengan peratusan undi awal itu. Lebih tinggi daripada 2018 bacaan Ilham sendiri. Ya, sepanjang kami mencerap di lapangan lah, dan kami membuat kajian berkenaan dengan soalan yang kami ajukan ialah adakah anda akan keluar mengundi. Pada bacaan awal sebenarnya hipotesis awal kami sebagai penyelidik di lapangan ini, kami melihat sebenarnya peratusan agak rendah kerana kita melihat daripada PRN Melaka dan juga Johor memperlihatkan peratusan yang di bawah 60%. Jadi unjurannya memang kami tidak meletakkan harapan yang tinggi. Tambahan pula ketika kami turun ke lapangan selepas penamaan calon, suasana agak sejuk. Bukan agak, memang sejuk. Saya melihat kami turun ke ground, ke lapangan daripada parlimen ke parlimen, yang mana kalau dibuat perbandingan dengan PRU ke-14 yang lalu, berbeza sangat ketara. Jadi unjurannya ialah kami punya hipotesis tentulah peratusan keluar mengundi rendah. Tetapi apabila kita ajukan persoalan dan juga hasil dapatan kajian, boleh dikatakan tinggi. Dan dalam kajian Ilham, 83% menyatakan mereka memang akan keluar mengundi. Itu average. Tetapi pada segmen first time voters ataupun pengundi pertama kali dan juga mereka yang range yang dikatakan 18 hingga 20, yang mana dalam laporan kami ini ialah ibarat anak dara pingitan yang menjadi tumpuan semua pihak, dan mereka menyatakan hampir 95% mereka akan keluar mengundi. Itu yang amat mengejutkan kami sebenarnya sebagai penyelidik. Satu finding yang kami melihat di luar daripada kerangka hipotesis awal kami turun ke lapangan. Okey. Setakat jam 10 pagi tadi sebenarnya kita dah dapat statistik keluar mengundi. Setakat jam 10 pagi peratusan keseluruhannya adalah 20%, Najib. Okey. Itu berbanding dengan 9 pagi tadi 9%. Ini SPR baru keluarkan 10 pagi 20%. Jadi adakah ini apa yang dapat dibacakan juga oleh Ilham Center? Ya, tinggi. Bagi kami dengan peratusan sebegini, saya menganggap bahawa ini adalah hype lah. Yang menyatakan bahawa mereka memang keluar dan menterjemahkan dalam bentuk mereka keluar untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Seperti yang saya nyatakan tadi, dia agak ironi bila kita turun ketika kempen, dia sejuk. Tetapi pada hari ini tiba-tiba tu dan juga Dr. G tiba-tiba dia macam bara dia tu diterjemah. Dia macam menyala. Kalau kita melihat kepada pengalaman lepas, mungkin Dato' pun boleh setuju. 20% 2 jam pertama dah cukup memberangsangkan. Sebab tu saya dari langsung inses. Lepas tu saya nampak pagi pukul 7.30 Dato', orang dah mula beratur dalam hujan kawasan saya dengan berpaik. Orang-orang muda juga. Wow. Situasi yang sama saya saksikan alami tahun 2018. Orang muda yang paling awal masuk tu. So saya rasa kita boleh capai 80%. Minimum. Minimum 80%. Petang nanti bertambahlah sebab Dr. G belum lagi mengundi. Saya pun belum lagi. Saya selepas ini. Isam juga akan mengundi petang ni nanti lepas habis rancangan ni. Okey, kita akan sambung diskusi selepas ini. Kita akan berhenti seketika kembali selepas ini dengan banyak lagi data kita akan bentangkan dan juga sentimen di setakat beberapa pusat pengundian dan diskusi penuh untuk membaca sentimen dan juga bagaimana untuk melancarkan lagi proses ini setidaknya sepanjang hari ini berbaki sehingga pukul 6 petang dan untuk kita belajar juga
kita di masa hadapan, termasuk juga untuk Parlimen dan juga DUN yang akan dibuat selepas ini. Kita berhenti seketika.